Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menyambut Aidul Adha pada hari ini dan alhamdulillah juga kita dapat melaksanakan sebahagian daripada ibadah kan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita sebagaimana kita saling mengucapkan. Kalau dulu kita bertemu, kan hari ini pun kita bertemu juga, tetapi secara maya lah kan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kan, taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga Allah menerima amalan kamu dan amalan kami, ataupun dalam bahasa mudah kita panggil semoga Allah menerima amalan kita. Kan? Jadi semoga Allah menerima amalan kita. Sebab apa tak boleh share ni? Dia dengar kan ya, kita buka. Ha? Also disable participant screen sharing. Baik, saya tak dapat nak sharing apa slide ni. Tak mengapa. Baik, untuk malam ini kita berada pada kita masuk minggu ke-11. Pengajian kita di bawah kelolaan Akademi Tadabbur Malaysia, ancaman bahaya Israeliat siri ke-11, dan insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan rahsia kejadian alam. Okey, baru boleh. Baik. Dalam siri-siri yang terdahulu ataupun mungkin dalam berapa siri, 4-5 siri yang terawal lah kan, selain daripada diberikan penjelasan tentang definisi, kemudian dia punya skop ruang lingkup Israeliat ini yang terdiri daripada berapa tuan-tuan? Macam kalau belajar di peringkat kuliah dah berapa ada. Jadi selain daripada qasasul umam as-sabiqah, cerita umat yang terdahulu, qasasul anbiya, kisah para nabi, yang pertama yang tadi disebut yang pertama, tapi dari sudut urutan perbincangan biasanya disebutkan berkenaan dengan kejadian alam semesta. Kan, bila disebut kejadian alam semesta ni, kita ni kalau dengan usia kita lah, mungkin yang 3 siri, yang 4 siri, yang 5 siri dan yang ke atas lagi, kita boleh memahami bila mana disebutkan perkataan alam atau alam semesta, bermakna dia merangkumi kan, langit dan bumi tak, wama bainahuma, dan antara keduanya. Jadi termasuklah cakrawala, bulan, bintang kan, dan sebagainya. Itulah perbincangan berkenaan dengan Israeliat. Kemudian 2-3 dah sebut kan, kisah umat yang terdahulu, kisah para nabi. Yang kita boleh bincang laginya ialah tentang tanda-tanda kiamat kan, tanda-tanda kiamat. Baik, kita masuk untuk malam ini sebagaimana disebutkan tadi, kisah Israeliat dalam tema rahsia
kejadian Profesor alam. baru nak buka. Tak dengar? Baik. Kisah Israeliat dalam tema rahsia kejadian alam yang meliputi kejadian bumi ataupun alam semesta itu sendiri, kejadian bumi ataupun dunia dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab ad-dunia ataupun al-ardu, kan, langit, bumi dan sebagaimanalah. Baik. Pengenalan. Kejadian alam semesta kita maklum adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita orang yang beriman, orang yang beragama, kita yakin bahawa Allah selaku pencipta. Kan, Allah yang menciptakan alam semesta, ada jutaan, ribuan kejutaan rahsia yang belum dapat disingkap oleh manusia. Dalam Al-Quran kita baca, kita akan jumpa banyak ayat berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi. Kan, dengan pelbagai cara, usi dan seumpamanya lah, kan, yang memberikan kefahaman kepada kita bahawa bila ada pencipta, bila langit itu dicipta, bila bumi itu dicipta, kita akal yang sempurna, yang waras, kita dapat memahami bahawa tentu ada pencipta yang maha hebat. Kan, dan Allah lah yang pencipta tadi yang layak disembah dan tidak ada satu yang mampu menangani ataupun menandingi kuasanya. Dan Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan, kita baca. Dan kita baca, kita akan jumpa banyak ayat berkenaan dengan penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Kan? Dan termasuklah makhluk lain. Baik. Jadi, cuma dalam nak memahami ayat-ayat yang berkait dengan khalaqas samawati wal ard dan seumpamanya tadi itu, kan, saya dah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, kan, bila kita belajar tentang tafsir secara ringkaslah, bermakna ada ayat mentafsirkan ayat. Kan, kita dapat faham. Sebab sebahagian daripada ayat, okey, yang ni diceritakan panjang lebar, yang ni sederhana, yang ni ringkas. Kan, jadi bila kita baca, kita kumpulkan di bawah satu tema, maka kita dapatlah buat rumusan atau kesimpulan tentang kejadian apa, kejadian bumi ataupun langit dan seumpamanya lah, kan. Baik, adapun dia akan pergi kepada next step, iaitu penjelasan, pentafsiran kepada ayat tadi itu, kan, dalam konteks kitab tafsir. Maka para periwayat tadi itu, dia nak tafsir ayat Quran. Kita dah bincang juga ni, flashback ni, kan, balik kepada kitab-kitab tafsir daripada zaman awal lagi, kan, daripada kurun ke-3, ke-4, ke-5 sampailah kepada kurun ke-11, kan, seperti tafsir As-Suyuti, kan, yang meninggal tahun 911 Hijrah, kan, itu kurun ke-10 dah. Baik. Jadi berperanan sebagai pentafsir kepada ayat Al-Quran, ataupun juga dia sebagai maklumat tambahan, aksesori. Baik, jadi ada beberapa ayat. Tema ni seperti kejadian alam, saya ringkaskan di sini, bagaimana yang telah pun disebutkan tadi, isu siapa yang mula-mula sekali dijadikan. Mungkin ada perbincangan apakah Adam ada sebelum Adam? Tak. Dan rahsia-rahsia alam yang nyata dan yang gaib. Kita ni nampak ni, mungkin kalau kita tidak ataupun kurang berilmu, kita rasa alam ini yang zahir saja. Alam nyata ataupun alam zahir saja. Sedangkan yang gaib ini adalah di luar daripada jangkauan panca indera kita, maka itu adalah gaib, dan yang gaib itu lebih banyak lagi daripada yang zahir. Kan? Yang zahir sebenarnya. Tapi oleh kerana kedangkalan ilmu kita, kita tak nampak bahawa alam yang gaib itu rupanya lebih besar, lebih banyak lagi daripada alam yang nyata ataupun alam fizikal kita. Baik, yang dipanggil kalau gaib ini, kalau bahasa orang putihnya dia panggil metafizik lah, kan. Baik. Isu pertama, penciptaan bumi.
Tuan-tuan baca, jumpa kita akan jumpa antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi ini langit dan bumi itu dalam tempoh masa 6 hari. Sittatu ayam. 6 hari ini kan jangan diukur dengan 24 jam sehari, betul tak? 6 ayam merujuk kepada 6 tempoh masa yang tidak diketahui. Allah tidak sebutkan berapa lama satu ayam tadi tu. Jangan kita fikir ayam itu merujuk kepada kita hari ini 24 jam. Tak. Ayam kan hari bagaimana ukuran dia panjang pendek wallahu alam, dan Nabi SAW pun tidak memberikan penerangan. Jadi bila nak tahu carilah sumber tadi itu. Baik, Nabi SAW sebutkan bahawa bumi ini ada 7 lapis. Kita orang Melayu pun ada 7 petala langit, 7 petala bumi tak. Kita pun baca Quran, kita tahu bahawa dalam surah Al-Mulk, sab'a samawatin tibaqa, kan kita meyakini itu kalam Allah dan yang betul, yang sahih, dan kita tahu sab'an tibaqa maknanya langit itu ada 7 lapis. Kan tanpa memberikan penjelasan. Nabi tidak beri penjelasan yang detail. Hanya Allah sahajalah yang tahu. Justru perawi tadi itu kan dalam ayat-ayat yang terdahulu, kuliah-kuliah yang dahulu, dari mana mereka dapat sumber tadi? Kalau Al-Quran pun tidak memberikan penjelasan yang detail kan dalam banyak ayat tentang isu ini misalnya, dan juga Nabi pun tidak berikan penjelasan yang detail, dari mana sumber mereka dapat tadi? Sudah tentulah tema besar kita adalah Israiliyat. Maka kebarangkalian yang tinggi mereka dapati daripada sumber Israiliyat. Dan sumber Israiliyat kita maklum, ulang balik untuk nak refresh. Mungkin ada orang yang baru mendengar kuliah kita pada malam ini siri ke-11 kan yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia yang ke-11, cerita tentang Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat ialah kisah yang bersumberkan daripada riwayat Yahudi dan Nasrani. Kan itu ringkas ceritalah. Kan riwayat ini ada 3 kategori. Mungkin betul kita boleh terima dan sampaikan kepada orang lain sebab dia tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dia tidak bercanggah dengan akidah dan hukum syarak. Yang kedua, kita tolak kerana dia bercanggah dengan akidah dan hukum syarak. Yang ketiga, boleh disampaikan, kita boleh terima, boleh disampaikan kepada orang lain, ada syarat dia tak, selagi mana dia tidak bercanggah kan, dan dia tidak betul, dia tidak salah. Kan? Dia tidak betul, dia tidak salah, dia tidak melibatkan isu atau perkara yang berkait dengan akidah, perkara yang berkait dengan ibadah. Seperti apa dia? Kita dah bincang dah tuan-tuan dalam siri-siri yang terdahulu. Kukuklah ada orang yang baru join, maknanya anjing. Kan? Ashabul Kahfi. Tak? Warna apa? Kan? Dan sebagainya tadi itu, kalau disebutkan warna itu, warna ini pun tidak ada masalah. Kan? Jangan kita kata aku saja yang betul, kamu salah. Tak, kan? Tak apalah, sebab ada kalau ada pelbagai riwayat, okay, dia tidak melibatkan persoalan akidah, dia tidak melibatkan persoalan hukum hakam, maka kita boleh terima dengan syarat apa? Kita kena cerita bahawa tuan-tuan, anak-anak dan sebagainya, ini adalah riwayat Israiliyat. Kan? Baik. Balik pada cerita kita. Jadi penciptaan bumi tadi, okay, antara contoh riwayat yang ada unsur Israiliyat ialah kisah yang disandarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa ini kononnya ni kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bumi ini terletak di atas air. Tuan-tuan bayangkan atas air macam mana tak? Nabi tidak cerita detail. Betul ke tidak hadis ni? Kan kalau betul pun kita tak tahu yang the true story kerana tidak ada penjelasan detail. Okey, kita baca dulu. Kan? Jadi bumi ini terletak atas air dan air terletak di atas batu. Kan? Bayangkan tak? Air terletak atas batu. Batu besar. Batu besar tu pula terletak di atas belakang ikan paus. Kan?
Dan ikan paus tu pula berada di atas tengkuk malaikat. Dan kakinya tergantung di udara. Rasa-rasa boleh terima ke? Logik akal ke? Walaupun mungkin tuan-tuan kata, benda yang melibatkan agama ni ustaz, tak boleh. Kan? Akal ni dia separuh saja. Kan? Tak boleh kita nak full utilize akal. Kerana Isra' dan Mi'raj, mungkin akal kata tak logik. Tapi dia logik dari sudut hukum syarak. Contoh tak? Jadi bumi terletak atas air di atas batu besar, batu tu pula atas belakang ikan paus, dan ikan paus tu pula berada pada tengkuk malaikat. Contohnya. Baik, ada riwayat ini. Yang riwayat ini oleh Al-Bazzar, kan, melalui guru dia Abdullah bin Ahmad, iaitu Ibnu Sahib, yang ini seorang yang dhaif. Ini antara isu lah. Kan? Dia isunya ialah kebanyakan riwayat ini, kan, kalau kita tengok, yang pertama riwayat cerita-cerita daripada pendeta Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka masih kekal dalam agama Yahudi dan Nasrani ataupun juga pendeta tadi dah masuk Islam. Seperti dua nama besar dah, Ka'ab al-Ahbar dan juga Wahab bin Munabbih. Kan? Baik. Jadi itu riwayat, kan? Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi pun ada riwayat juga, kan? Biasanya para ulama hadis dia buat semakan lah, kita panggil apa kalau istilah Melayu ni, buat semakan penelitian terhadap peribadi seseorang perawi ini dalam konteks disiplin ilmu dia panggil al-jarh wa ta'dil. Baik dan buruk perawi tadi tu dinilai dari pelbagai aspek lah. Baik, jadi dia ni disifatkan sebagai seorang yang dhaif. Bukan dhaif dari sudut fizikal, tapi dhaif dari sudut penjagaan terhadap hadis. Dan itu adalah dia banyak istilah dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kan dia ada ranking-ranking dia lah. Baik, daripada Al-Rabi' bin Anas, seterusnya Imam Ibn Katsir juga ada masukkan riwayat sebegini dalam kitab ni, kitab sejarah, kan. Bila sebut Ibn Katsir, kita kena ingat tuan-tuan, tak selain daripada tafsir Ibn Katsir yang masyhur, satu lagi kitab tarikh ataupun kitab sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, kan. Dan yang ketiganya kitab yang masyhur lah Ibn Katsir, iaitu Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Kan, jadi Ibn Katsir, kalau kita baca serentak tiga ni, kita akan dapat perbandingan, kan, ada persamaan sebahagian kisah. Baik, dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah daripada As-Suddi, daripada Abu Malik, Abu Saleh, Ibnu Abbas, Murrah daripada Ibnu Mas'ud, dan sekumpulan sahabat. Kumpulan sahabat ni kalau dari sudut disiplin ilmu hadis, ramai bermakna boleh jadi hadis itu mutawatir, kan. Kan? Tapi kita kena tengok dia punya rangkaian-rangkaian tadi, sama ada begitu ataupun sebaliknya. Baik. Jadi beliau kata kebanyakan kisah sebegini adalah bersumber Israiliyat. Jadi sumber Israiliyat. Baik, apakah ini cerita yang ni bercanggah dengan akidah ke? Bercanggah dengan hukum akal ataupun logik akal ke? Kan? Logik tak logik. Di sinilah bila kita perhati tengok dengan ilmu yang ada, ini tak berkait dengan akidah ni, tak apalah kot. Tak berkait dengan syariah ataupun hukum hakam, boleh lah kot. Kan? Kita tengok dengan fakta sejarah, betul ke tidak? Dan yang keempatnya ialah logik akal ke tidak. Kan? Jadi kita tengok, tak betul lah kot. Kan? Maknanya kalau dia suruh orang awam lah untuk nak menilai ataupun mengetahui. Yang kedua ialah ada lagi cerita tentang kejadian bumi ni ataupun alam ini. Dunia pertama dijadikan daripada gelombang laut yang ditahan. Kemudian dunia kedua, dunia ketiga ni adalah sampai kepada dunia ketujuh daripada permata yakut. Okey, kita tanya mana sumber dia? Kan? Mana sumber dia tak? Sama ada sumber ini dalam riwayat Israiliyat, kalau dalam kitab-kitab tafsir, baik, yang tu. Ataupun yang kedua ialah sumber hadis. Ini adalah sumber hadis, kan. At-Tabrani dalam Al-Awsat, hadis ini adalah mauquf. Apa makna mauquf? Kalau marfu' disandarkan kepada Nabi,
kan, artinya kata-kata Nabi, kan, ataupun juga Nabi tahu, kan, sahabat bertanya, okey, Nabi dah maklum, maka riwayat tadi itu dinamakan sebagai marfu'. Kalau mauquf biasa kepada sahabat, dan kalau maqtu' kepada tabi'in. Baik, antara sanak dia ialah Abu Bakar Al-Razi, Imam Abu Hatim kata perawi ini thiqah. Tapi Imam An-Nasai, tuan punya Sunan An-Nasai, dan sebahagian ulama lain kata dia ni seorang yang baik. Artinya ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama untuk nak justify perawi ini. Jadi kalau ada yang kata dhaif, mungkinlah, maknanya kalau dari sudut disiplin hadis ini dia akan pergi kepada yang dhaif inilah. Bermakna paling tidak kalau riwayat ini bukan riwayat palsu, paling tidak riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Oleh sebab dia melibatkan perkara yang metafizik. Perkara yang apa? Apakah ini alam nyata ataupun alam yang ghaib? Ini melibatkan alam ghaib. Dan apabila kita berinteraksi dengan alam ghaib, syurga, neraka, dosa, pahala, alam barzah, titian sirah, apa lagi? Kan, dan cerita-cerita yang sebegini pun masuk dalam perkara ghaib, kan, bab kiamat tak, kan? Tanda-tanda tadi itu semuanya masuk dalam perkara ghaib, maka sumbernya mesti sama ada daripada Al-Quranul Karim, ayat Quran. Yang kedua, mesti daripada hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis yang dhaif, sebab hadis yang dhaif ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Maka okey, kita KIV. Kan? Jadi ini pun samalah. Bermakna kita hold cerita ni. Jadi apa sikap kita? Kan? Kita nak terima, kita nak tolak, kita nak terima dengan syarat, kan, selagi dia tidak bercanggah dengan akidah, hukum syarak dan sebagainya, kan, macam mana? Jadi logik tak logik? Jadi kita tengok secara teliti, maka hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif, kan? Maka bicara tentang perkara ini adalah sesuatu yang tidak pasti, maka yang sebaiknya adalah kita tidak, ataupun kita hold, kita tidak sampaikan kepada orang lain. Itu saja, dibimbangi. Sebab level ilmu kita ni macam-macam. Kan? Kalau orang tu dia boleh faham detail, tak apalah, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tak boleh faham, dibimbangi, kita bagi tahu fakta yang betul sekalipun. Kan? Biasalah orang buat cerita tak? Orang yang biasa dalam slot motivasi, kan, tepuk bahu kawan ni buat gaya begini-gini, orang depan pula tengok, kan, habis sampailah semula kepada saya Sifu ni contohnya. Okey, lain dah cerita. Kan? Misalnya okey, si Pulan ni kayu bersikap je, kan, jatuh, kan. Jadi sampailah kepada orang yang 40 ke, riwayatnya mungkin bahawa si orang yang naik bersikap jatuh tadi dah meninggal, contohlah, ataupun patah kaki walhad, jatuh tak ada luka pun tak ada, kan. Dari sudut ketelitian mendengar sesuatu riwayat dan menjaganya dan menyampaikan pula kepada orang lain. Inilah, kalau dulu-dulu dengar saja tak semestinya sampaikan. Hari malam ni dengar cerita tak, contohnya. Okey, sekian. Orang dulu dia hanya berdasarkan kepada kekuatan ingatan dia. Mana tak banyaklah yang menulis. Jadi mungkin dijumpa satu isu, kawan dia bertanya, esok dia cerita. Yang dia cerita ni pun mungkin dia boleh mengingati exactly sebiji sebagaimana yang dia dengar hari ni, contoh. Ataupun juga 6 bulan kemudian, dan setahun kemudian. Itulah pentingnya tahap kekuatan ingatan seseorang perawi. Kan, beza antara sesama perawi tadi. Ada yang kuat, ada yang sederhana, ada yang lemah. Kan? Maka apabila diterima daripada perawi yang lemah ingatannya, kan, sebab periwayatan, sebab apa kita tahu dia lemah? Kalau kita buat perbandingan dengan riwayat yang sederhana dengan riwayat yang kuat. Tak samalah aku dengar daripada orang ni. Maka ketahuilah bahawa si perawi tadi itu adalah lemah, dan kita pun buatlah penyelidikan sedikit bahawa bagaimana si Fulan ni.
cara begini, tanya orang kampung dia, orang tempat dia kata begini-begini, maknanya banyak yang buruk daripada yang baik. Maka, patutlah begitu. Kalau aku dengar cerita daripada si Fulan, kita KIV saja. Kan? Baik, sekadar contoh. Yang kedua ialah kejadian matahari. Kejadian matahari pun sama. Allah Subhanahu Wa Taala tidak cerita detail. Allah hanya menyebutkan kalau dalam ayat biasa yang ni. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna al-laila wan nahar ayataini. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda yakni kebesaran kami. Famahawna ayatal laili. Maka kami hapuskan tanda malam wa ja'alna ayatan nahar. Kami jadikan pula tanda siang itu mubsiratan. Terang. Kan supaya dapat dilihat litabtaru fadlan min rabbikum supaya kamu dapat cari rezekilah kelebihan daripada Tuhan kamu walita'lamu dan juga supaya kamu dapat mengetahui adadas sinina wal hisab, kamu dapat tahu bilangan as-sinin tahun wal hisab perhitungan wa kulla syai'in fassalnahu tafsila dan setiap sesuatu tu segala sesuatu tu kata Allah Taala kami telah terangkannya dengan jelas. Baik. Balik kepada sini. Kan nak tahu apa dia? Kejadian matahari. Ada disebut? Tak ada disebut pun. Cuma Allah jadikan malam dan siang. Silih berganti. Kan? Baik. Mereka bawa riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa dia dengar Nabi SAW bersabda bahawa matahari dijadikan daripada cahaya arash. Ni. Bahawa matahari dijadikan daripada cahaya arash, Allah jadikan matahari ini sama saiznya dengan dunia. Kan? Allah jadikan matahari ini sama saiz dengan dunia dan bulan sama saiz dengan matahari dari sudut cahayanya. Kan? Bulan kelihatan kecil sebab jauh tak? Selanjutnya tanda gelap dan tanda cerah pada matahari itu adalah perintah Allah kepada malaikat Jibril supaya tutup bulan dengan sayap dia. Boleh terima ke tidak ni? Kan? Mungkin dalam bab ni, boleh terima lah kot. Tak? Agak-agak macam mana tuan-tuan? Kan? Kita pun tanya. Kan? Jadi tuan-tuan bila dengar suatu hadis ataupun suatu kata-kata yang disandarkan kepada Rasulullah, cuba tanya. Kan? Cuba dapatkan hadis ke tidak ni? Kalau hadis, okey, cuba semak. Kan? Dari sudut statusnya sahih ke tidak. Baik, hadis ini riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawah melalui jalan sanad yang dhaif kerana ada perawinya yang bernama Nuh bin Maryam. Seorang yang dikenali sebagai pendusta dan pencipta hadis palsu. Kan ada beberapa ulama lah seperti Ibnu Al-Jauzi kan yang hidup pada kurun ke-7 Hijrah. Dia buat kesimpulan bahawa perawi ini seorang perawi yang dusta dan pencipta hadis palsu, pembawa kisah Israiliyat. Maka kalau kita dengar, contohlah tak, kalau kita alihkan kepada yang current pun, kalau ada orang sebegini, orang kampung dah tahu dah, kenali dah bahawa dia ni memang kaki apa panggil, kaki cerita palsu lah, tak? Suka mereka-reka cerita, kita pun tak ambil riwayat dia, tak? Jadi begitulah yang dihukumkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Baik. Kemudian Dr. Muhammad Abu Syahbah menjelaskan bahawa riwayat tersebut ada lafaz dan makna yang tidak tepat. Makna lafaz yang tidak tepat yang menjadi bukti ia direka terhadap Nabi SAW sedangkan tidak ada nubuwah padanya. Baik, kita maklum bahawa Rasulullah ini dia tidak pernah cerita sedemikian. Dan kalau kita tuan-tuan yang suka baca buku hadis, kitab hadis dah, tengok belik selai-selai kan, satu muka satu malam, satu hari satu malam ke apa ke, kita akan jumpalah benda-benda yang sebegini. Kita akan dapati bahawa Nabi ni dia tak cerita pun yang detail, kecuali ada soalan-soalan yang ditanyakan oleh ahli kitab. Saya dah sebutkan sebelum ni. Kan? Ahli kitab memang perangai dia, dia suka bertanya kepada Rasulullah perkara yang
pelik-pelik. Sebab apa? Tujuan untuk nak menguji. Kan? Ataupun juga nak apa dia? Nak memperlekehkan kok-koklah Nabi tu boleh jawab. Kan? Dan seumpamanya lah. Baik, tentang perjalanan dan perubahan bulan. Sebab balik kepada ayat tadi ni, tukaran siang dan malam ini kan sebagai tanda kebesaran Allah, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan bilangan al-hisab ni, kiraan. Baik. Jadi di sini Nabi menjawab dia sebagai mawaqit, tanda mawaqit linnas, sebagai tanda-tanda kepada kita manusia dan juga untuk mengerjakan ibadah haji. Baik. Saya cerita sikitlah pada tuan-tuan. Dalam tradisi Arab Jahiliah ini, bulan-bulan yang kita kenali hari ini sebagai bulan hijrah, bermula dengan Muharram, Safar dan sebagainya tadi, kan, sebahagian pengkaji mengatakan bahawa nama bulan itu telah pun ada, kan, namun sebahagiannya pula tak ada, kan, maknanya nama Muharram tu bukanlah kata awal lagi, tapi telah pun ada dan diguna pakai pada zaman jahiliah. Cuma masalahnya ialah Arab Jahiliah ini bila mereka nak mengerjakan haji, bila mereka nak buat haji ni, sebab haji ikut kalender, kan? Ikut kalender Islam ini bandingkan dengan kalender Masih, akan anjak tak? Lebih kurang berapa? 2 minggu ataupun 11 hari setahun, kan? Lebih kurang tak? Kan? Jadi lebih awal. Kan? Samalah juga saya dah sebutkan dulu dalam kuliah yang terdahulu, asal 25 Disember itu, kan, dia mengikut kalender, tidak mengikut kalender Mesir lah, tapi orang Kristian dia nak menyambut birthday of Zeus ataupun Jesus Christ itu dalam musim sejuk. Jadi begitulah juga perihal orang Arab Jahiliah ini, mereka telah mengiktiraf akan bulan haram. 4 bulan haram mereka iktiraf, kan, yang bermula daripada 3 yang berangkai, iaitu Zulqa'dah, ni Zulhijjah dan Muharram, dan 1 yang single, Rejab, kan. Mereka patuh tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram, tapi dia punya adjustment tadi tu. Dia adjust, kadang-kala Muharram ini boleh ada setahun, boleh ada 2 kali dalam setahun. Kadang-kala time mereka nak buat haji, mereka anjurkan bulan Zulhijjah itu ke depan dan ke belakang. Maknanya mungkin 2 kali dalam setahun, kan. Biasa mereka akan anjak pada musim yang tidak panas lah, kan, untuk keselesaan mereka dan juga mengambil kira musim dia panggil buah-buahan ataupun tanaman menghasilkan buah. Sebab apa? Mereka nak bawa ke Mekah untuk dipasarkan. Itu tujuan lah, kan. Baik, menjadi garis sempadan kepada manusia seharian, bulanan ataupun tahunan, zakat. Kan, sebab zakat ni ibadah tahunan. Bila? Kalau zakat fitrah, kan, mula daripada sekian hingga sekian, kan, sampailah ke puncak kepada malam raya dan sebelum solat Aidul Fitri, kan. Itu tempoh maksimum untuk seorang muslim membayar zakat fitrah. Lepas daripada solat raya boleh, tapi hukumnya adalah haram. Zakatnya tetap, zakat fitrahnya tak sah. Haji pun sama, ada tempoh masa dia, mula daripada bulan Syawal boleh bergerak, kan, dan tempoh menunaikan haji berapa hari saja, tuan-tuan? Haji berapa hari saja? Urusan kerja haji ni berapa hari? 5. Mula daripada hari ke-8, 9, 10, 11, 12. Kan? Baik, katakan kita lah dah. Okey, kita pun sampailah
di Jeddah kan, turunlah dengan kapal terbang tak kan, sebab saya pernah sampai di airport Jeddah ni daripada Mesir masa belajar dululah pergi haji tahun 92, masa belajar di Mesir, hari akhir. Kalau kita ni kita panggil hari akhir, nak orang nak katuk, nak tutup airport lah kan, mana hari akhir dibenarkan jemaah haji masuk kan. Baik, jadi kami sampai, kalau kita assume lah yang kita sampai hari ke-8. Baik, hari ke-8 kemudian hari ke-9, biasa jemaah kita ni hari ke-8 mereka dah bertolak daripada Mekah ke Arafah kan. Duduklah kita di Arafah, okey, tempoh masa kita maklum kan. Lepas maghrib mula bertolak kan. Kemudian di Arafah, okey, selesai wukuf selesai wukuf, mabit di Muzdalifah, kemudian melontar kan. Melontar ada nafas awal, nafas tani kan. Nafas awal kita buat ada contoh. Okey, kita pun 8, 9, 10 hari ni kan. Kita dah selesai tawaf dengan sa'i, maknanya kita dah tahlul. Habis dah. Sempurna dah haji kita. Kan, oleh sebab itu dulu ada orang condemn Datuk Seri Najib kan, bila masa tu dia PM dah, dia kata telah selesai haji dia. Memanglah dia belum melontar kan, dari sudut selesai, memang dah selesai dah, dan dia boleh tukar pakai baju biasa dah, tak perlu lagi ihram, kerana setelah sa'i dan tawaf dan sa'i dah tahallul, okey, selesai kan, makna urusan haji dah selesai. Tapi ada lagi yang kena settle, iaitu melontar. Melontar ni boleh buat dua dah kan. Nafas awal kita buat pada 11 dan 12, ataupun nafas sani komplit 3 hari. Jadi orang yang ada urusan, okey, sampai 8 hari bulan, 8, 9 wukuf, 10 hari ni, 11, 12, okey. Tengah hari Zuhur, hari ke-12, hari ni hari apa? Hari Selasa tak? Hari Khamis, contohlah, okey, kita dah berada di airport Jeddah, nak balik dah ni, contoh, tak pergi Madinah kan. Hari Jumaat sampai Malaysia. Cepatnya, seminggu je. Ya, itulah sebenarnya. Kan? Yang lama ni sebab nak tunggu turn 40 tahun tak? Baik. Okey. Kalau cerita panjang tak habis, ni 958. Maka justru bukan sesuatu yang bijak untuk membicarakan sesuatu yang di sebalik kejadian ini, dia sia-sia saja kalaulah sumber tadi adalah sumber Israiliyat yang boleh menjejah dan merosakkan akidah. Jadi benda ni tak ada isu kan. Kalau tak ada isu, tak apalah. Baik. Jadi kemudian antara hadis yang lain diriwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili. Nabi SAW sebutkan matahari ni ada 9 kemusnahan. Cuba cari tengok ada ke tidak sumbernya. Kan? Sebab apa? Namun begitu, lantaran disiram dengan salji setiap hari. Tuan-tuan baca pun boleh agak ada gelak ni. Kan? Selamatlah dunia ni daripada kena bahan api, makna kepanasan matahari yang membakar tadi itu kan. Dan dia ni nampak dah logik tak logik ni. Ada perawi yang dianggap sebagai dhaif, yang bernama Aqil bin Ma'in dan sebagainya lah. Maka hadis ini dhaif kan. Kalau tidak jadi hadis palsu pun hadis dhaif, biar betul tak kan. Rasa tak logik lah. Contoh begitu. Jadi oleh sebab itu, dalam kita berinteraksi dengan apa kita kata, kejadian bulan, kejadian matahari ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan secara terperinci. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada faedah sebenarnya kan, kecuali hanya untuk mawaqitul linnas kan, sebagaimana kita tengok anak bulan. Tak, kita tengok anak bulan, orang Melayu panggil anak bulan, kan Arab panggil hilal kan, bulan sabit, untuk menentukan bila tarikh masuk bulan baru kan. Kita raya hari ni. Raya ni berdasarkan kepada wukuf kan, Al-Hajju Arafah. Maka walaupun kita di Malaysia kan, orang berwukuf di Mekah sana, jadi kita ikut secara lokal. Jadi pihak jalankuasa agama kita, KP
misal kata kalau dulu Teluk Kemang lah pergi tengok bulan, hari ni dah banyak tempat dah, mungkin 20-30 tempat, campurlah menara macam-macam lah kan. Pada hari 29 Zulqa'dah, tak tengok nampak ke tidak? Kalau tak nampak, okey, extend sehari kan, jadi 30 kan. Kalau tak nampak, kalau nampak kan, maka tak ada 30, okey. Dia adalah cara kiraan dia antara apa dengan hari ni falak tak kan. Jadi bukannya kukuk lah, tuan-tuan jangan duk berkira kalau pergi tengok anak bulan tiap bulan ustaz bermakna tak nampak akan jadi 30 kali dengan 12 kan. Satu negara lagi nampak 29 kali 12 tak bermakna beza berapa hari, 12 hari antara tahun. Tak. Dia ada calculation, ada kaedah dia kan. Kalau dah tak nampak 29, okey, bulan depan jadi 30. Dia ada kan. Jangan kata duk pandai sendiri. Baik. Okey, kejadian bulan. Kejadian bulan ini ada juga pelbagai riwayat dan maklumat yang disandarkan kepada Nabi, kepada sahabat dan tabi'in. Antaranya seperti Abdullah bin Salam. Kena ingat, Abdullah bin Salam ni orang Yahudi. Kan? Dia Muslim. Dia riwayatkan ataupun dia bertanyalah kepada Nabi SAW tentang warna hitam yang ada pada bulan. Nabi jawab asalnya dua matahari. Kan? Jadi bulan yang kelihatan hitam tu matahari yang dipadamkan cahaya. Betul ke? Betul ke ada hadis? Kan? Betul ke tidak? Baik. Dua riwayat lain yang lebih panjang disandarkan kepada Ibn Abbas secara marfu' yang mengatakan bahawa Allah menjadikan dua matahari daripada cahaya arash. Jadi para pengkaji semak balik. Balik kepada jumpa semula nama Nuh bin Maryam ini. Dan bila jumpa nama ni, kita tahu dah. Awal-awal lagi, siang-siang lagi, kalau ada jumpa nama beberapa perawi yang mungkin tuan-tuan pun dah maklum dah. Kan? Paling tidak sesuatu riwayat tadi, dia akan jadi dhaif. Kan? Kalau perawi yang dikenali sebagai pendusta dengan ataupun kazab, kan? Maka kemungkinan besar hadis riwayat tadi itu adalah palsu. Kemungkinan besar. Dan kalau ada lagi pandangan daripada ulama-ulama lain, kita dapat confirm bahawa memang hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Itu secara mudahlah, kan? Baik. Jadi semua tu bertentangan dengan hadis Nabi bila ditanya tentang bulan. Kenapa makna bulan tu mengecil membesarlah, kan? Mengecil membesar ni proses dah daripada bulan sabit menjadi bulan purnama. Kemudian kecil balik dah. Kecil balik dah daripada bulan mengambang kan, 15, 16, 17, okey, sampailah kepada kecil balik kan. Dan itulah tanda-tanda untuk kita manusia kan, dalam konteks ibadah dan juga bagi orang yang mengerjakan haji. Baik, jelas di sini bahawa riwayat tadi bertentangan dengan hadis Nabi dan lafaz yang dibawa oleh mereka juga adalah yang dhaif ataupun yang lemah. Berbeza dengan lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi sebenarnya kalau kita tengoklah, sebab satu lagi tuan-tuan, hadis Nabi ataupun kata-kata Nabi SAW ini ialah jami' wa mani', ringkas, padat dan tepat. Dia tidak macam kita panjang berjela-jela. Kan? Jadi Nabi dia bercakap ringkas, padat, tepat. Dan kita boleh agak. Kalau tuan-tuan orang yang selalu ataupun suka baca hadis ni, tuan-tuan boleh tengok kan. Yang tak boleh bahasa Arab tak apa, tengok terjemahan Melayu ke Inggeris ke apa ke, tengok pun boleh rasa dah perbezaan. Oh, ini trend hadis yang sahih, ini trend hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu. Nampak mungkin dari sudut ada logik tak logiknya, bahasa yang berbunga-bunga dan sebagainya. Itu antara indikator penunjuk bahawa hadis tadi itu adalah hadis palsu dan yang sewaktu dengannya. Baik. Kemudian menurut Dr. Muhammad Abu Syabah lagi dalam isu yang berkaitan dengan kejadian matahari dan bulan ini, dia kagum dengan apa yang dinukilkan oleh Al-Alusi dalam kitab tafsir dia.
Ruhul Ma'ani, kan, kitab tafsir Al-Alusi. Dia menyebutkan ataupun menukilkan beberapa pandangan ulama lah. Antara lain menyebut tidak ada langsung penjelasan tentang susun atur benda-benda alam tinggi. Maknanya, jadilah langitnya, tentang keadaan malaikatnya dan sebagainya, dan juga alam bumi, kan. Kita ni, bumi ni, macam mana apa yang ada dalam bumi ni. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa ke tidak hadis berkenaan dengan kerak bumi ni. Dan apa yang ada dalam perut bumi ni. Serta keterangan mengenai keadaannya seperti yang dilakukan oleh ahli falsafah tentang syarak. Kerana pada pandangan Nabi SAW, benda yang sebegini ni bukan benda yang penting. Kan, tak cerita satu-satu. Tidak ada yang penting melainkan berfikir dan gunakan akal tadi sebagai bukti keesaan dan kesempurnaan pencipta. Ini adalah hasil daripada penelitian terhadap alam tersebut. Subhanallah, Maha Suci Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi dan juga menjadikan bukit bukau dalam ataupun atas bumi tadi. Baik, habis cerita. 10-6 minit. Muka surat 5. Baik, kita masuk sikitlah. Cerita tentang pencipta makhluk dalam karya Nusantara. Dalam tafsir di Nusantara ini juga ada beberapa kitab tafsir, kan, seperti yang saya telah sebutkan juga cara sepintas lalulah dalam kuliah yang lalu, seperti kitab Anwarul Baidawi dan sebagainya lah, kan. Dan juga di Nusantara kita ni syarat dengan cerita hikayat. Hikayat macam-macam. Mungkin Ustaz Zaharuddin ada bincang, kan, itu dia punya base kepada buku dia lah, Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Syiah, kan. Buku dia, kan, mungkin tuan-tuan pun dah bacalah buku tersebut. Baik, jadi dalam konteks cerita ini ataupun tema penciptaan makhluk dalam karya Nusantara ni pun sama juga. Ada. Cuma saya nak sebutkan sedikitlah, kan. Ini benda biasa. Bila kita buat pembacaan, penelitian terhadap isu-isu yang sebegini, dia melibatkan isu kosmologi dan juga rentas budaya dan tamadun. Kalau di tanah Arab tadi, kan, ada pengaruh daripada mana? Daripada Parsi, selain daripada Yahudi dan Nasrani, kan. Bawa masuk, bertembung antara pengaruh Islam dengan pengaruh Parsi. Contohnya, interaksi dengan Rom pula ada berlaku pertembungan pro and control, and con lah, kan. Give and take antara tamadun ataupun budaya tadi. Jadi dalam konteks kita, realiti kita di Nusantara, kan, pengaruh terdahulu seperti Hindu, Buddha, dan di Pulau Jawa yang mendominasi pada ketika itu, yang mengisi vacuum pemikiran manusia di sekitar Nusantara daripada abad bila? Abad ke-7 hingga ke-16 Masihi. Jadi bila Islam itu datang, maka adalah penulisan seperti Bahrul Lahud, kan, dan Bustanul Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Al-Raniri. Ini bukan daripada Indo, nah. Kan, dia ni berasal daripada Ranir di India sana. Baik. Jadi ada tulisan mana selain daripada kitab tafsir, kan, ada juga cerita-cerita hikayat yang juga terdapat macam-macam, bercampur dengan mitos dan seumpamanya. Kalau kita baca seronok tak? Hikayat yang kadang-kala ada disebuahkan kepada ataupun yang berunsur agama. Ada karya-karya yang berunsur agama di situ. Baik. Jadi cara ringkaslah, kan, perihal kejadian 7 petala langit dan alam bermula dari Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad ini, kalau buat kajian secara silang, kita akan dapati bahawa konsep ini datang daripada pengaruh Syiah, kan. Hadis Nur Muhammad itu yang ini juga adalah datang daripada pengaruh Syiah, kan. Baik, cuma apa yang nak disebutkan di sini bahawa
telah pun ada usaha dalam kalangan ulama di Nusantara ini yang membincangkan tentang konsep bad'u bad'u khalqis samawati wal ardh, permulaan kejadian langit dan bumi. Kan? Maksud kita ini ialah penciptaan awal langit dan bumi. Ini dia punya intro lah. Saya skip saja. Jadi yang membincangkan tentang kejadian petala langit dan bumi ni. 7 petala langit, 7 petala bumi. Kemudian apa lagi? Cerita-cerita tentang inilah alam tinggi, Lauh Mahfuz, kan, Qalam ataupun Nun, kan, cerita Arash, kursi dan sebagainya tadi tu, kan. Jadi mungkin tuan-tuan akan tanya, bila bacalah mana-mana pun lisan, kan, yang dulu ke yang hari ni ke, persoalan pertama, mana sumbernya? Kan, mana sumbernya? Sumber tadi tu betul ke tidak? Situ saja. Cuma dalam konteks ini oleh kerana berlaku pertemuan antara beliau dengan Al-Fansuri, kan. Jadi maka beliau memulakan cerita kejadian Nur Muhammad. Ni. Walaupun konsep yang sebegini ni datang daripada Syi'iyat ataupun pengaruh Syiah lah, kan. Baik. Ini saya ringkas ceritalah. Baik, sebagai jawapan kepada persoalan tentang matahari dan bulan tadi. Dalam Al-Quran, matahari dan bulan dia beredar mengikut orbit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Dialah Allah Tuhan yang menjadikan malam dan siang dan matahari dan bulan. Kan? Jadi kita dah sebut tadi bahawa Allah tidak cerita detail. Nabi pun tidak cerita detail bagaimana proses kejadian matahari, bagaimana proses kejadian bulan, kan. Kalau dalam konteks tadabbur, mungkin tuan-tuan ada menghadiri kelas-kelas tadabbur, ada dibincangkan perbezaan antara perkataan khalaqa dengan ja'ala. Kan? Itu mungkin orang yang berminat untuk nak mendalami perihal perbezaan ni, bolehlah cari kelas-kelas yang berkenaan dengan tadabbur ayat-ayat ataupun surah-surah ataupun tema-tema yang tertentu, kan. Baik, wallazi dialah Tuhan yang menciptakan atau menciptakan malam, siang, matahari dan bulan, kullun, semuanya, setiap benda ni fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada garis dia. Maknanya dia ada dia punya orbit dia, kan. Dia tidak akan keluar. Kalau keluar, bermakna boleh jadi sesuatu yang tidak baik berlakulah, tak? Kalau kita kata mungkin kiamatlah, kan, ataupun apa. Wallahu a'lam. Baik, begitu juga dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang matahari dan bulan diatur. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang angkat langit, meninggikan langit tanpa tiang, kan, dalam poin yang kita baca tadi. Yang kamu tengok, tak? Sumastawa 'alal arash, kemudian dia bersemayam di atas arash, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dialah Allah yang menundukkan matahari dan bulan, kullun, semuanya tadi, yajri li ajalin musamma, masing-masing beredar mengikut masa hingga waktu yang ditentukan. Jadi kalau ibaratnya pusing dia bergerak, kan, sampai kepada masa yang ni kiamatlah dah, okey, stop, kan. Jadi akan berlaku kiamatlah. Yudabbirul amra, Allah lah yang mengatur setiap perkara tadi. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur urusan makhluk dia, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhan kamu. Baik. Jadi ini. Jadi maknanya apabila kita berinteraksi dengan kisah-kisah, cerita-cerita tadilah, bulan, matahari, kan, banyak lagi sebenarnya ni kalau tuan-tuan buka buku-buku ataupun kitab-kitab berkenaan dengan kejadian alam ni, kan, selain daripada
kita bincang ringkas lah. Bumi tak bincang detail ni. Kan? Kerak bumi tak lagi. Kan? Kenapa lagi? Kita hanya sekadar surface tadi, matahari, bulan tadi. Kita akan dapati Allahu Akbar, bermakna isu yang sebegini tidak disebutkan secara detail dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. So, dari mana sumber dia? Dari mana sumber kita dah bincang sebelum ini kan. Kalau sumbernya tidak ada masalah maka proceed, dan kebanyakannya sumbernya adalah bermasalah. Sebagai contoh juga yang ni lah. Kan ini daripada Al-Raniri tadi. Kan walaupun dia ni kalau dilihat kepada buku yang dijadikan asas tadi, walaupun sumbernya menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi ada kalanya juga yang tersasar. Kan ada kalanya juga yang tersasar. Sebagai contoh yang terakhirlah dalam isu ataupun dalam tajuk fasal kejadian 7 petala langit dan bumi ini, saya dapat rumuskan bahawa tersasar daripada rujukan sahih yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Kan kita semok manuskrip, dia tulis maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan biji sawi yang kala putih sehingga penuh negeri tersebut, lalu Allah jadikan seekor unggas macam nyamuk lah tak, yang kala hijau untuk makan biji sawi yang ada di negeri tadi, dan unggas tadi makan sebiji demi sebiji setiap hari, kemudian setiap bulan sampailah setiap tahun hingga habis biji sawi tadi. Dengan habisnya biji sawi tadi, negeri tadi ditakdirkan Allah Ta'ala unggas tu mati. Maknanya poin ini kan, daripada mana? Benda ni tidak ada kan. Jadi analisis tentang biji sawi ini di satu negeri yang disebut oleh Al-Raniri tadi itu tidak mendapat perhatian dalam kalangan ulama tafsir dan ulama hadis. Makna ulama tak ambil kisah lah kan. Oleh itu jelas bahawa pandangan dia tentang biji sawi hanyalah hikayat yang beliau bawa kepada orang awam sebagai satu perbandingan tentang penciptaan Allah ini berakhir dengan suatu kematian. Itu je. Dia nak tunjukkan. Kan? Cuma mungkin dari sudut keadaan penceritaan tadi tu, sumbernya tidak ada. Tapi dia punya hujung tadi tu, matlamaknya, dia nak cerita bahawa sebagai metafora perbandingan setiap yang bermula pasti berakhir. Cuma benda cerita-cerita yang sebegini ni tak ada asas pun. Kan? Tidak ada asas. Kena orang cerita pula yang jenis suka, yang pandai berceloteh, pandai berseloka dan sebagainya. Oh, audience dengar memang cukup seronok. Kan? Bila tanya mana sumbernya, tak ada. Hanya rekaan semata-mata. Tujuan supaya nak bagi masyarakat faham, the main point adalah setiap yang bermula pasti berakhir. Itu sahaja. Kan? Okey, habis cerita. Maka secara umumnya bila mana kita bincangkan tentang tema kita pada malam ini, rahsia kejadian alam ini, pertama penciptaan bumi, kemudian matahari dan juga bulan secara ringkas kan, dengan masa yang terhad. Maka kita dapat buatlah satu kesimpulan. Kesimpulan yang telah pun saya sebutkan pada awal tadi. Apa dia? Kisah Israeliat ada 3 jenis. Kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, okey, proceed. Yang kedua, kalau bertentangan dengan Islam, kan, hukum syarak, akidah dan sebagainya, okey, no. Dan yang ketiganya ialah kisah yang tak boleh nak kata betul, tak boleh nak kata salah. Kan? Kita tidak ada jawapan betul ke tidak. Kerana Al-Quran tidak cerita, Nabi pun tidak cerita, dan ulama pun tidak beri komentar. Kan? Ulama mendiamkan diri dari memberikan sebarang komentar terhadapnya. So apa sikap? Kita boleh cerita. Kan? Kita boleh cerita dengan syarat yang tertentulah. Baik, perbincangan tentang Israeliat ini juga, ini sebagai nak refresh lah, mungkin sebahagian daripada kita yang baru hadir pada malam ini, ada 3 pandangan. Yang pertama, golongan yang terima kisah Israeliat ni secara keseluruhan.
Seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dia lah kan. Tapi saya dah sebutkan tak, jangan salahkan mereka terdahulu kerana mereka beranggapan bahawa mereka menerima riwayat tadi daripada individu yang mereka yakini. Betul. Situ saja. Kan? Jangan kata kalau begitu, tak, kan? Kita mesti bersangka baik kerana semua nama ini adalah orang yang ikhlas di dalam menyampaikan agama Islam. Cuma mungkin ada berlakulah sama ada kelekaan, kealpaan dan sebagainya itu kan. Kita tidak boleh nak menuduh secara sembrono tak. Kan ini kita bincang secara ilmiah. Kan? Muqatil bin Sulaiman ini empunya kepada Sahibul Tafsir Al-Khazin. Ini juga tafsir As-Sa'labi dan sebagainya lah. Dan golongan yang kedua ialah mereka yang menerima kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Islam seperti Ibn Kathir, dan walaupun tafsir dia ni juga banyak unsur Israiliyat dan ada pro dan kontra. Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani dan sebagainya. Manakala golongan ketiga ini orang yang zaman moden lah kan, yang rata-ratanya menolak keseluruhan kisah Israiliyat seperti tokoh reformis Mesir, Syekh Muhammad Abduh, guru dia Muhammad Rashid Ridha dan sebagainya lah. Dan ini yang menolak, kan ada pro dan kontra. Maka apa sikap kita? Saya sebutkan berulang kali supaya kita sentiasa ingat dan alert tentang isu ini. Dan kita mengambil sikap yang muqtadilah, sederhana. Jadi kalau tidak bertentangan, kita boleh sampaikan kepada orang lain. Tapi ingat, tapi perlu diingat, ia tidak boleh dijadikan sandaran dalam apa jua sekalipun. Malah kalau kita nak cerita kisah ini, kena menyatakan yang ia adalah kisah dari sumber Israiliyat supaya audiens tadi tahu, kan? Kita kena jujur dengan ilmu. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itulah untuk malam ini, tuan-tuan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada pihak pengendali program Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita yang berada pada majlis ilmu ini. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas anjuran Akademi Taman Tadabbur Malaysia boleh disalurkan kepada akaun bank Islam yang tertera. Mudah-mudahan dapat infak. Dan tak ada soalan kalau tidak ada soalan, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh yang kita lakukan bukan setakat 10 hari pertama pada Zulhijjah ini, pada hari-hari yang sebelumnya, dan juga kita sama-samalah berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa husni ibadatik. Tak berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan yang terbaik. Jadi sekian. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Ada mesej kan? Tak ada. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.